Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 5 ungkapan algebra. Okey, jadi sebelum PKP hari tu cikgu dah ajar 5.1. Jadi boleh tengok pada buku teks lah. Okey, untuk ulang kaji 5.1. Jadi dalam tempoh PDPR ini kita akan sambung dengan subtopik 5.2. Okey, tajuk 5.2 ialah ungkapan algebra yang melibatkan operasi aras aritmetik. Okey, jadi kita akan belajar dalam subtopik 5.2 ini ialah menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh. Jadi permudahkan setiap yang berikut. Okey, diberi contoh yang pertama, kita tengok. Soalannya ialah dalam kurungan 3x tambah 5y tutup kurungan tambah kurungan 8x tolak y tolak 9 tutup kurungan. Okey, jadi bila dikata permudahkan, awak tengok soalannya adakah melibatkan tambah dan tolak. Okey, jadi dia ada dua kaedah. Jadi penyelesaian yang pertama, kaedah yang dalam buku teks cikgu terangkan kat sini. Okey, dalam buku teks dia tunjukkan. Okey, so ini soalan dia. Okey, di bawah dia akan buka kurungan. Okey, dia akan buka kurungan. So dia akan jadi sama dengan 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, macam mana kita nak tentukan operasi bagi kurungan-kurungan ni, yang dalam kurungan ni? Contohnya tambah, tolak dengan tolak. Okey, yang pertama, kurungan pertama ni awak salin dulu. Salin saja sebab kat depan ni tiada apa-apa operasi. Okey, jadi awak boleh terus salin. Okey, operasi yang kat belakang ni, okey, kurungan yang kedua 8x tolak y tolak 9 ni, kena tengok operasi kat depan ni. Kat depan dia ada operasi tambah. Jadi bila ada operasi tambah, maknanya dalam kurungan ni tiada perubahan. Okey, nampak bila operasi tambah, kita nak buangkan kurungan. Jadi kurungan yang dalam kurungan tu tiada perubahan. Jadi boleh terus salin semula. Okey, so dia akan dapat 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, kemudian langkah yang seterusnya. Okey, dia akan dapat 3x tambah 8x tambah 5y tolak y tolak 9. Apa yang dia buat dekat sini? Okey, langkah di sini langkahnya ialah mengumpulkan sebutan serupa. Okey, sebutan serupa dia ialah 3x yang pertama, sebutan yang pertama. Kemudian tambah 8x. Okey, kita kumpulkan. Kemudian sebutan yang kedua ialah yang ada huruf y ni. So, tambah 5y tolak y. Okey, tolak y kat sini. Bila kumpulkan, kita kumpulkan sekali dengan operasi yang ada di depan sebutan. Okey, dan last sekali yang tiada sebutan, iaitu nombor saja, iaitu tolak 9. Okey, untuk lebih faham, kita buat dalam bentuk poligon. Okey, yang pertama ada segi 4. Ini untuk x. Kemudian untuk y, dia buatkan bentuk bulatan ni. Dan nombor tak adalah sebab dia berseorangan. Okey, kemudian bila kita dah kumpulkan sebutan serupa, kita boleh tambahkan macam biasa. So 3x tambah 8x, kita akan dapat 11x. Okey, tambah 5y tolak y. Okey, bila tolak y ni tiada apa-apa nombor. Okey, macam sebelum ni cikgu dah bagi tahu. Bila tak ada nombor, kita tambahkan nombornya, iaitu dengan nombor 1. Okey, so dekat y ni tambahkan nombor 1. So dia sebenarnya tambah 5y tolak 1y. So 5 tolak 1 ialah 4y. So tolak 9. So dapatlah jawapan yang seperti
ini 11x tambah 4y tolak 9. Okey, ini adalah kaedah yang pertama. Jadi kita pergi kepada kaedah yang kedua. Okey. So, kaedah yang kedua, alright, masih guna contoh yang pertama tadi. So, kaedah yang kedua, okay, soalannya sama 3x tambah 5y dalam kurungan yang pertama. Okay, tambah dalam kurungan yang kedua ialah 8x tolak y tolak 9. Kemudian, okay, langkah yang kedua, kita bukakan kurungan dia. Okay, cikgu dah terangkan. So, kalau di luar kurungan itu tiada apa-apa simbol, kita terus salin. Dan bila ada operasi tambah di luar kurungan, tiada perubahan operasi dalam kurungan. Jadi terus salin sahaja. Okay. So bila dah sampai dekat sini, okay. Kaedah yang kedua ialah cikgu akan tunjukkan kita buat dalam bentuk kotak. Okay, so cikgu dah buatkan kat sini kotaknya. Okay, dalam kotak yang pertama ini, okay, dalam kotak yang pertama ni, okay, perumahan ya, bukan, maksudnya ungkapan algebra yang ada ialah x, okay, kita ada x, kita ada ungkapan algebra yang kedua ialah y dan juga nombor. Okay, mana cikgu dapat? Kat sini ni lah. Kita ada x, kita ada y. Kemudian kita ada x lagi, y. Dan nombor. Okay, bila ada ungkapan algebra bagi x, okay, kita tengok. Okay, bila dah ada ungkapan algebra x, so, mana yang ada x? So, cikgu akan bulatkan dengan warna biru ini. So, 3x dengan 8x. So, 3 dan tambah 8. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada ungkapan yang ada huruf y. So cikgu bulatkan guna warna hijau. Okey. So tambah 5y dengan tolak y. Okey, macam tadi cikgu kata kalau tiada nombor di ungkapan algebra, kita kena tambahkan dia dengan nombor 1. So, y, okay, nombor yang ada di depan ungkapan algebra y ialah tambah 5 dan juga tolak 1. Okay, dan bahagian nombor sahaja, okay, kita ada bahagian nombor sahaja kita ada tolak 9. So, letak di sini ialah tolak 9. Okay. Kemudian, kita tambahkan semua sekali. Maksud cikgu tambahkan, kita tengok pada huruf X, kotak X ni. Okay. So, tengok dulu yang pertama ni, kita tambahkan dulu. Okay. So, 3 tambah 8 ialah 11. So, 11x. Okay, kemudian y, dalam kotak y, tambah 5 tolak 1 ialah, kita tekan kalkulator akan dapat tambah 4y. Okay, kemudian nombor, tak ada apa-apa, so boleh terus salin semula, tolak 9. Okay, so jawapan dia nanti kumpul, tak perlu buat dalam kotak lah. Okay, kita ambil yang bawah ni sahaja. Okay, jadi jawapannya 11x tambah 4y tolak 9. Okay, alright. Jadi ini adalah contoh bagi yang ada operasi tambah di luar kurungan. Okay, macam mana kalau dia operasi tolak dekat sini? Jadi kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Okay, dekat sini dia ada tips bistari lah daripada buku teks. Okay, apabila tanda tambah di depan tanda kurung, digugurkan tanda sebutan tidak berubah. Sebab tu tambah tadi
dia tak ada perubahan. Macam mana kalau ada tanda negatif? So, kalau ada tanda tolak atau negatif di depan tanda kurung, bila kita nak gugurkan tanda kurung atau kita nak buang, sebutan dalam tanda kurung berubah daripada tambah kepada tolak ataupun tolak kepada tambah. So, dekat sini dia dah berilah contoh-contoh yang menunjukkan perubahan bagi simbol-simbol ataupun operasi-operasi aritmetik. Okay. So, kita pergi contoh yang kedua. So, soalannya sama juga, permudahkan setiap yang berikut. Okay, contoh yang kedua, so soalan yang berbeza. So, dalam kurungan yang pertama ialah 12 mn tolak 4pi. Tutup kurungan tambah 6 tambah 7pi, tutup kurungan tolak 10 mn tambah pi tolak 2 dan tutup kurungan. So, dia ada dua lah kat sini. Okay, yang pertama ni yang ada operasi tambah dan yang kedua dia ada operasi tolak. Okay, jadi kalau macam dalam 10 ni dah bagi tahu kalau tambah tiada perubahan. So, dekat yang pertama ni, okay, dalam soalan tu, okay, ada yang tak berubah. Yang tak berubah ni cikgu kotakkan dulu So, yang tak berubah ialah di kawasan ini yang tak berubah. Ini tiada perubahan. Jadi, awak boleh terus salin semula. Okay. Alright. So, penyelesaiannya, okay. Jadi, kaedah yang pertama, so kita buka dulu dia punya kurungan. So, nampak So, yang pertama ni disebabkan dia tak ada perubahan, so kita boleh salin balik. So, 12 mn tolak 4pi tambah 6pi tambah 7pi. Okey, lepas kurungan yang kedua, ada tanda negatif ni. Okey, maknanya semua dekat dalam ni kena berubah. Okey. So, tolak 10 mn. Tolak 10 mn. So, daripada tambah, dia akan jadi tolak. Okey. Tolak pi. Kemudian, tolak 2 ni yang original. So, bila kita nak buangkan dalam kurungan, so, dia akan jadi tambah 2. So, dia terbalik. Kita terbalikkan dia. Kita kontrakan dia. Okey. Okey, daripada sini. Kemudian, langkah yang seterusnya. Okey. Apa dia buat dekat sini? Dia dah susunkan. So, 12 mn tolak 10 mn tolak 4pi tambah 7pi tolak pi tambah 6 tambah 2. Okey. Apa dia buat dekat sini? Ialah dia kumpulkan sebutan yang serupa. Okey, sebutan yang serupa yang pertama ialah 12 mn tolak 10 mn. Kemudian, tolak 4pi tambah 7pi tolak pi. Okey, tambah 6 dan tambah 2. Okey. So, dekat sini pun ada juga ungkapan yang tiada nombor. Contoh dekat pi ni. Dekat dalam ni. Yang dekat tolak 4pi tambah 7pi tolak pi ni dia ada satu ungkapan yang tiada nombor. So, apa nak buat? Kita tambahkan dengan nombor 1. Sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. Tambahkan sendiri Okey. Kemudian, barulah kita permudahkan sebutan yang serupa. So, 12 mn tolak 10 mn kita akan dapat 2 mn. Kemudian, negatif 4pi tambah 7pi tolak 1pi kita akan dapat tambah 2pi. Kemudian, last sekali tambah 6 tambah 2 kita akan dapat tambah 8. Okey. Ini guna kaedah yang pertama. Macam mana kita nak guna kaedah yang kedua? Kita tengok pada langkah-langkah guna kaedah yang kedua. Okey, soalannya masih sama. Okey, so 12 mn tolak 4pi tambah 6 tambah 7pi tolak 10 mn tambah pi tolak 2. Jadi, bila kita nak hilangkan kurungan, kita perlu lihat kepada tip Bistari ni lah. Okey. So, bila ada tambah, tak perlu ubah. Bila ada tolak, kena ubah. So, yang depan ni boleh salin semula. Dan yang belakang kena ubahkan operasi dia.
So, kita akan dapat macam ni lah. Okay. 12mn tolak 4p tambah 6 tambah 7p tolak 10mn tolak p tambah 2. Okay. Okay, kemudian kaedah yang kedua ni kita masukkan dalam kotak. Okay, kotak yang pertama kita nak masukkan apa? Kita masukkan yang ada huruf ungkapan bagi M dan N. Okey, kemudian kita ada ungkapan yang kedua ialah huruf P. Dan juga last sekali ialah kita ada nombor. Okey. So MN. Okey, kita bulatkan MN dengan warna hijau. So MN ada 1 dan MN ada tolak 10. So masuk dalam kotak MN, yang pertama ialah kita ada 12 dan yang kedua kita ada negatif 10. Okay, P. Okay, untuk P kita bulatkan P dengan warna biru. So ini P. Yang pertama ialah tolak 4P, yang kedua tambah 7P dan yang ketiga tolak P. So jangan lupa bila ada ungkapan algebra yang tiada nombor, kita tambahkan nombornya dengan nombor 1. Okay, so P yang pertama ialah tolak 4 dan P yang kedua ialah tambah 7 dan P yang ketiga ialah tolak 1. Okay. Kemudian kita ambil lagi yang last sekali bahagian nombor sahaja. So cikgu bulatkan dengan warna coklat. So tambah 6 dan tambah 2. Jadi dalam kotak tu tambah 6 dan tambah 2. Kemudian kita tambahkan mengikut kotak. Kotak yang pertama kotak N, kotak yang kedua kotak P dan yang ketiga ialah nombor. Jadi kita tambahkan 12 tolak 10 ialah 2mn. Okey. Kemudian yang sebelah dia untuk kotak P, so tolak 4 tambah 7 tolak 1, awak tekan kalkulator awak akan dapat tambah 2P. Dan nombor ialah tambah 6 tambah 2 ialah tambah 8. So, jadi sama kaedah 1 dan kaedah 2 tadi. Jadi, jawapan akhir dia ialah 2mn tambah 2p tambah 8. So, awak boleh gunakan kaedah yang pertama atau kaedah yang kedua. Mana-mana yang awak selesa dan awak rasa yakin. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi untuk lebih faham macam biasa kena buat latihan. Boleh buka buku teks muka surat 113. Okey. Latih diri 5.2a nombor 1. Kat sini pun cikgu dah berikan gambar bagi soalan yang perlu dibuat. Okey. So, kena tengok bahagian di dalam kurungan dan yang di luar kurungan tu. Operasi apa, tambah ataupun tolak, baru kita buangkan atau gugurkan tanda huruf. Okay. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan. Boleh tanya dengan cikgu Farha ataupun mana-mana cikgu matematik yang awak kenal. Okay. Lepas dah siap, jangan lupa snapkan gambar dan hantar pada cikgu. Sekian, terima kasih.